kayu untuk dimakan, buat santapan seisi keluarga. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang arif, lagi bijaksana serta guru-guru yang dihormati. Berikut merupakan senarai nama ahli gugulan 3 bahasa Melayu. Tidak juga saya lupakan kepada guru pembimbing kami, iaitu Puan Nur Nazirah binti Amin, kerana telah banyak memberi tunjuk ajar beliau dalam penghasilan projek 3D ini. Yang akan bentangkan adalah subjek dan predikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Haziq. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan menerangkan tentang maksud subjek, predikat dan juga contoh ayatnya. Maksud subjek. Menurut Nik Safiah Karim 2008, subjek ialah konstituen, sama ada terdiri daripada perkataan yang bersifat frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan. Dalamnya, subjek setiap ayat bahasa Melayu hanyalah terdiri daripada frasa nama. Menurut Tata Bahasa Dewan edisi ketiga 2009, subjek merupakan bahagian ayat yang diterangkan. Di samping itu, menurut Abdullah Hassan 1993, subjek bermaksud hal yang hendak diceritakan. Ini terdiri daripada orang, benda, tempat atau perkara. Terdapat 4 frasa yang boleh menjadi subjek, iaitu kata nama, kata ganti nama, kata kerja dan kata sifat yang berfungsi sebagai kata nama. Seterusnya, maksud predikat. Menurut Nik Safiah Karim 2008, predikat ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Sesuatu ayat tunggal boleh terdiri daripada unsur-unsur frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Tata Bahasa Dewan edisi ketiga 2009, ialah bahagian yang menerangkan subjek. Itu menurut Abdullah Hassan 1993, predikat ialah bahagian ayat yang menceritakan perihal orang, benda, tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek. Predikat terdiri daripada 4 jenis frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa sifat dan frasa sendi nama. Di sini kami telah menyediakan beberapa contoh ayat. Pertama, contoh ayat bagi predikat frasa nama. Suhairi Azrai seorang doktor pakar. Subjek Suhairi Azrai, predikat seorang doktor pakar. Kedua, mak saudara saya pensyarah universiti. Subjek mak saudara saya, predikat pensyarah universiti. Ketiga, beliau pengarah pendidikan Malaysia. Subjek beliau, predikat pengarah pendidikan Malaysia. Seperti yang dapat kita lihat, kami telah meng-highlight subjek itu dengan menggunakan warna kuning dan predikat berwarna hijau. Ayat bagi predikat frasa kerja. Pengawas sekolah sedang memeriksa barisan pelajar. Subjek pengawas sekolah, predikat sedang memeriksa barisan pelajar. Afiq dan Naim sedang bermain basikal. Subjek Afiq dan Naim, predikat sedang bermain basikal. Orang itu memanggil saya. Subjek orang itu, predikat memanggil saya. Ayat ini dikelaskan sebagai predikat frasa kerja kerana ianya mempunyai perkataan iaitu memeriksa, bermain dan memanggil. Selanjutnya, contoh ayat bagi predikat frasa adjektif. Budak berbaju hitam itu tinggi sungguh. Subjek budak berbaju hitam itu, predikat tinggi sungguh. Kedua, Abang Amin sungguh bijak. Subjek Abang Amin, predikat sungguh bijak. 3. Pelajar-pelajar itu amat rajin. Subjek pelajar-pelajar itu, predikat amat rajin. Ayat ini dikelaskan sebagai predikat frasa adjektif kerana ianya mengandungi perkataan tinggi, bijak dan juga rajin. Seterusnya, ayat bagi predikat frasa sendi nama. Universiti kami di Kuala Lumpur. Subjek universiti kami, predikat di Kuala Lumpur. Baju itu untuk ibu di kampung. Subjek baju itu, predikat untuk ibu di kampung. 3. Safwan tidak ke pasar.
Subjek Ibu Safwan, predikat tidak ke pasal. Ini dikelaskan sebagai predikat pasal sendi nama kerana ianya mempunyai perkataan di dan juga ke. Di sini terdapat satu tips ataupun peringatan. Selepas perkataan itu ataupun perkataan ini, secara tidak langsung, semua frasa ataupun perkataan ialah predikat. Seperti contoh yang dapat kita lihat di bawah. Pak Mat dan anaknya itu tinggal di Punggol. Rumah yang berwarna merah itu kepunyaan Sani. Amir, Roni dan budak lelaki yang bangsa India itu bersahabat baik. Dengan cara ini, kita dapat mengenal pasti subjek dan predikat dalam sesuatu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aswar Harith. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan cara-cara menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan subjek dan predikat. Sebab pengetahuan semua, subjek dan predikat merupakan komponen asas satu ayat. Subjek merupakan frasa nama, manakala predikat mula ialah sesuatu yang selain frasa nama seperti frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama dan sebagainya. Tanpa membuang banyak masa, marilah kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama, petani itu membajak sawahnya setiap hari. Seperti yang dikatakan tadi, untuk mencari subjek kita haruslah mencari frasa nama. Frasa nama yang terdapat di sini ialah petani itu. Subjek untuk ayat ini ialah petani itu. Manakala predikatnya pula ialah membajak sawahnya setiap hari. Buat peringatan ringkas, pada slide sebelumnya telah diterangkan oleh rakan saya bahawa selepas itu atau ini merupakan predikat. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua, Samsul menjawab jawatan baharu di syarikat ayatnya. Subjek untuk ayat ini ialah Samsul kerana merupakan frasa nama. Manakala predikatnya pula ialah menjawab jawatan baharu di syarikat ayatnya. Okey, adakah anda sudah mengerti sedikit cara untuk menjawab soalan ni? Mari kita terus kepada soalan yang ketiga. Soalan ketiga, anak Pak Hashim yang tampan itu menjadi guru sementara di sekolah langgar. Subjek yang terdapat untuk ayat ini ialah anak Pak Hashim yang tampan itu. Manakala predikatnya pula menjadi guru sementara di sekolah kebangsaan langgar. Teruskan kepada soalan yang keempat. Soalan keempat, rumah kediaman yang baharu dibeli oleh Badrul terletak di Kampung Mawar dalam daerah Bachur. Subjek yang terdapat dalam ayat ini ialah rumah kediaman baharu yang dibeli oleh Badrul. Manakala predikatnya pula terletak di Kampung Mawar dalam daerah Bachur. Kita teruskan kepada soalan yang kelima. Banyak remaja merokok kerana meniru perbuatan ibu bapa mereka. Subjek yang terdapat di sini ialah banyak remaja. Manakala predikatnya pula ialah merokok kerana meniru perbuatan ibu bapa mereka. Lanjut kepada soalan yang keenam. Soalan keenam, badan kita suka mengeluarkan toksik apabila kekurangan air. Frasa nama yang terdapat di dalam ayat ini ialah badan kita. Jadi badan kita merupakan subjek dalam ayat ini. Manakala predikat pula suka mengeluarkan toksik bila kekurangan air. Soalan seterusnya, iaitu soalan ke-7, nelayan-nelayan itu menggandar 2 bangkut ikan ke jeti untuk dijual kepada peraih. Subjek yang terdapat dalam ayat ini ialah nelayan-nelayan itu. Manakala predikat pula ialah menggandar 2 bakul ikan ke jeti untuk dijual kepada peraih. Soalan ke-8,
Pokok periuk kera hidup di kawasan yang kurang subur di tanah tinggi. Subjek di sini ialah pokok periuk kera. Manakala predikat pula ialah hidup di kawasan yang kurang subur di tanah tinggi. Lanjut kepada soalan nombor 9. Nilai mata wang berubah-ubah mengikut pasaran semasa. Subjek yang terdapat dalam ayat ini ialah nilai mata wang. Manakala predikatnya ialah berubah-ubah mengikut pasaran semasa. Soalan ke-10. Harimau yang garang itu telah membaham lembu putih yang ditambat di tepi hutan itu. Subjek untuk ayat ini ialah harimau yang garang itu. Manakala predikatnya pula ialah telah membaham lembu putih yang ditambat di tepi hutan itu. Lanjut soalan ke-11. Hujan lebat telah menyebabkan berlakunya batu kilat. Subjek dalam ayat ini ialah hujan lebat. Manakala predikatnya ialah telah menyebabkan berlakunya banjir kilat. Lanjut kepada soalan terakhir dalam slide ini. Soalan nombor 12. Bulu kucing kesayangan Dolly itu cukup lebat dan panjang. Subjek yang dapat di sini ialah bulu kucing kesayangan Dolly itu. Seperti yang kita tahu, selepas itu atau ini ialah predikat. Manakala predikat untuk ayat ini semestinya sungguh lebat dan panjang. Lanjut kepada slide seterusnya. Dalam arahan soalan, baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kenal pasti subjek dan predikat dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian tulis subjek dan predikat dalam ruang yang disediakan. Tanpa membuang masa, marilah kita pergi kepada soalan pertama. Soalan pertama, Faiz Sobri menerima anugerah Puskas daripada FIFA beserta ganjaran wang tunai sebanyak RM150,000. Faiz Sobri di sini merupakan perasaan nama. Jadi Faiz Sobri juga ialah subjek bagi ayat ini. Manakala predikatnya ialah menerima anugerah Puskas daripada FIFA beserta ganjaran wang tunai sebanyak RM150,000. Lanjut soalan kedua. Soalan kedua, banjir di pantai timur semenanjung Malaysia bertambah buruk apabila hujan lebat berterusan selama seminggu. Frasa nama atau subjek yang terdapat di sini ialah banjir di pantai timur semenanjung Malaysia. Manakala predikatnya pula ialah bertambah buruk apabila hujan lebat berterusan selama seminggu. Soalan seterusnya, Encik Hakim dan keluarga akan menunaikan umrah pada penghujung bulan Ogos ini. Subjek yang terdapat dalam ayat ini ialah Encik Hakim dan keluarganya. Manakala predikat pula ialah akan menunaikan umrah pada penghujung bulan Ogos ini. Soalan keempat, gejala buli masih berleluasa meskipun pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa. Subjek di sini ialah gejala buli. Manakala predikatnya pula masih berleluasa meskipun pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa. Baiklah, kita terus pada soalan yang kelima. Adik perempuan saya belajar di SMK Hamzah. Subjek yang terdapat di sini ialah adik perempuan saya. Manakala predikatnya pula ialah belajar di SMK Hamzah. Kita lanjut soalan ke-6. Jam tangan ini untuk kakak saya. Mesti kebanyakan yang berfikir kakak saya merupakan subjek. Tapi itu salah sebabnya selepas itu atau ini merupakan predikat. Jadi subjek untuk ayat ini ialah jam tangan ini. Manakala predikatnya pula ialah untuk kakak saya. Soalan yang ke-7, sangat keruh air sungai itu. Ayat ini merupakan sungai Songsang ataupun diketahui sebagai ayat basic. Jadi subjek yang terdapat di sini ialah air sungai itu. Predikatnya pula ialah sangat keruh. Soalan yang ke-8,
sudah seharian bekerja di ladang, Ahmad sangat penat. Sama seperti keadaan di atas, ayat ini merupakan ayat kritik. Jadi subjek di sini ialah Ahmad. Manakala predikatnya pula sangat penat setelah seharian bekerja di ladang. Lanjut kepada ayat yang terakhir iaitu soalan ke-9. Kerana sangat lapar, Aiman makan gelojok. Aiman di sini merupakan subjek, manakala predikat pula makan dengan gelojok kerana sangat lapar. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih.